Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Krisis kemanusiaan di Palestin akan memberi kesan kepada semua, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertelingkahan yang berlaku itu bukan sahaja menjejaskan rakyat Palestin atau rantau Asia Barat, malah kepada hubungan global untuk satu tempoh yang panjang. As I had declared in the Malaysian Parliament, there are no two ways about it. We condemn terrorism in all its forms, and we categorically condemn the actions of killing innocent lives and taking women and children as hostages. Likewise, we unequivocally condemn the bombings of civilians, of homes, of hospitals, and the consequential atrocities against innocent lives. Children, women, and men being carried out day and night in Gaza with impunity. Justru Malaysia secara konsisten turut menggesa gencatan senjata dan menghentikan pengeboman yang berterusan. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada syarahan umum bertajuk Superpower Rivalry and Rising Tensions in the Asia Pacific di University of California, San Francisco. Dalam perkembangan lain, kuasa pertengahan seperti Malaysia dapat membantu mengurangkan ketegangan antara kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan China melalui diplomasi yang kreatif. Datuk Seri Anwar berkata, ketika persaingan strategik semakin sengit antara kedua-dua negara berkenaan, pendekatan Malaysia adalah dengan pragmatik dan bijaksana. We will work with ASEAN to minimize risks, namely outright conflict or the bifurcation of the global economy into rigid blocks. Neither seems likely soon, but both have become plausible under today's mounting pressure. Jelas beliau lagi masih ada ruang untuk meneruskan hubungan kukuh dengan Amerika Syarikat dan China, khususnya dalam bidang seperti perubahan iklim, peralihan tenaga, pendidikan dan hubungan antara rakyat yang menawarkan ruang kerjasama. Yuran pengajian bagi lebih 600 pelajar Palestin yang sedang menuntut di Institut Pengajian Tinggi Awam di Malaysia dikecualikan bagi tempoh setahun berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan turut mempertimbang memberikan allowance bulanan selama setahun kepada semua pelajar Palestin universiti awam dan universiti swasta. Semua ini akan melibatkan kos lebih kurang dalam 20 juta ringgit. Maknanya pengecualian yuran, IPTA, IPTS dan pemberian allowance bulanan, semua ini terpakai hanya untuk setahun. Perbincangan dengan Institut Pengajian Tinggi Swasta akan diadakan bagi memberi pengecualian sama kepada lebih 200 pelajar Palestin yang sedang melanjutkan pengajian di institusi berkenaan. Sementara itu, KPT sentiasa memberi fokus memajukan sektor pendidikan tinggi. Datuk Seri Mohamed Khalid percaya pendekatan baharu sistem pembelajaran dapat dibangunkan sekaligus menyumbang kepada pendidikan yang lebih berkesan. Ini yang kita sedang bincang dan lihat. Dan atas sebab itulah saya antara lain telah memberi penekanan bahawa salah satu daripada perkara yang mesti dilihat ialah kepada soal digitalization of higher education. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Forum Pendidikan Tinggi Global 2023 di Sepang. Susulan kejadian gangguan bekalan kuasa yang menjejaskan MRT Laluan Putrajaya semalam, MRT Corporation yang Berhad dan Prasarana Malaysia Berhad Prasarana diminta mengemukakan laporan penuh bagi mengenal pasti punca sebenar berlakunya insiden terbabit. Kesempatan ini berasa amat duka cita kerana Putrajaya Line ini baru dibuka, tak sampai pun setahun. Jadi gangguan-gangguan ini, gangguan ataupun masalah teknikal ini mesti diberikan perhatian serius oleh pihak MRT Corp dan juga pihak Prasarana. Dan laporan penuh telah pun diminta oleh pihak kita kepada pihak Prasarana untuk kemukakan kepada pihak kementerian dalam mesyuarat post-cap nanti.
Perkara itu akan dirujuk semula dengan pihak kontraktor pembinaan MMC Gamuda. Semalam perkhidmatan MRT Laluan Putrajaya mengalami kelewatan jadual perjalanan akibat gangguan bekalan kuasa di antara stesen Konley dan stesen Chan Saulin. Seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Atikah Marziah Muhtar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej syarata angin semasa, di mana diperhatikan keadaan angin ketika ini lebih didominasi oleh angin dari arah timuran dengan luruan monsun dijangka akan memasuki rantau negara bermula pada hari esok sehingga 19 November nanti. Dan dalam tempoh luruan monsun tersebut dijangkakan terdapat keadaan angin kencang dan juga laut bergelora yang berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan kawasan perairan Laut Cina Selatan. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kawasan perairan Condor, Reef North dan juga layang-layang dijangka akan berkuat kuasa bermula pada hari esok sehingga 19 November nanti. Dan dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini adalah berbahaya untuk semua aktiviti bot-bot kecil. Baik, selain itu, luruan monsun ini juga turut boleh memberikan peningkatan kelembapan yang sekaligus boleh membawa potensi keadaan hujan lebat berterusan, terutamanya melibatkan negeri-negeri di pantai timur Semenanjung juga barat Sabah. Oleh itu, Met Malaysia turut telah mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada bagi negeri Kelantan dan juga Terengganu berkuat kuasa bermula pada hari esok sehingga 18 November nanti. Sementara itu, bagi negeri Pahang pula, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan keadaan hujan lebat berterusan berpotensi berlaku bermula 17 sehingga 19 November nanti. Amaran cuaca peringkat waspada juga turut dikeluarkan bagi bahagian barat negeri Sabah melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan bermula 17 sehingga 19 November nanti. Dan oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan yang berpotensi berlaku di kawasan anda. Baik, seterusnya untuk melihat keadaan cuaca semasa pula, kita beralih ke paparan imej gempa radar di mana diperhatikan keadaan hujan lebat beserta ribut petir ketika ini berlaku di hampir ke semua negeri melibatkan Semenanjung Malaysia, di mana keadaan hujan lebat beserta ribut petir ini dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti bagi negeri-negeri di utara Semenanjung juga melibatkan bahagian pantai timur Semenanjung. Sementara itu, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap lebih tertumpu melibatkan bahagian barat dan juga utara negeri Sarawak serta melibatkan bahagian pedalaman, pantai barat dan juga Tawau negeri Sabah yang dijangkakan juga masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, ini saja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Bos, betul lah Shopee ada penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Siti, kenapa tak makan? Banyak sangat ni, boleh ke? Cuba ni, Orange Fiber Extra V Asia. Mudah je, cuma bancuh dan minum. Diperkaya dengan fiber dan Garcinia Cambogia. Tak perlu berlapar lagi dengan Orange dan Apple Fiber Extra. Pastikan V Asia baru beli. Jadikan impian anda kenyataan dengan Al-Alfa. Kembali semula dalam Berita Wilayah. Antara fokus dari negeri di bawah bayu petang ini, Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS memainkan peranan penting bantu kerajaan negeri sediakan pembangunan menyeluruh. Laporannya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Baik, terima kasih Zahira. Institusi Kajian Pembangunan Sabah IDS perlu terus menjadi badan penyelidikan dan pemikir untuk membawa pembangunan menyeluruh kepada rakyat dan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Noor berkata kerajaan negeri akan terus menyokong setiap usaha yang dijalankan serta menjadikan IDS sebagai entiti rujukan serta panduan utama. Berucap merasmikan Majlis Apresiasi dan Malam Gala sempena ulang tahun ke-38 IDS, Datuk Haji Ji berkata beliau sentiasa meneliti setiap hasil dan dapatan kajian agensi itu bagi memastikan ia mampu memberi manfaat menyeluruh kepada rakyat dan negeri. Katanya kesungguhan IDS menghasilkan pelan tindakan pembangunan modal insan, perancangan daerah, kajian sempadan dengan Kalimantan serta libat urus bersama pemegang taruh membuktikan komitmen IDS mendukung aspirasi Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Ketua Menteri turut memuji komitmen kaki tangan IDS yang telah membuktikan badan penyelidik perintis itu berjaya menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa, berinovasi secara konsisten dan mampu memperhalusi IDS sedia ada. Justru beliau berharap IDS yang ditubuhkan sejak 38 tahun lalu bukan sahaja menjadi badan pemikir untuk pembangunan ekonomi, malah menjadi suara penghubung antara pemimpin dan rakyat. Kerajaan negeri disaran menawarkan kadar cukai lebih rendah kepada syarikat yang ditubuhkan di Sabah dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya. Insentif seumpama dilihat mampu menggalakkan usahawan muda terlibat dalam perniagaan khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Perkara itu disuarakan Presiden Persatuan Transformasi Pembangunan Usahawan Sabah SET, Datuk George Lim dalam sidang media Kemaskini Cukai dan Belanjawan 2024 serta insentif environmental, social and governance di Ibu Negeri. Katanya PKS merupakan tulang belakang pertumbuhan ekonomi negara yang menyumbang 38.2% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Katanya sektor berkenaan juga menyediakan 48.2% peluang pekerjaan. Basically, this is important to really encourage the people to stay on, to create more value for Sabah, to stimulate the economic growth by encourage more young people to build to the state economy. Menurut Datuk George, PKS di negeri ini turut berhadapan beberapa cabaran utama termasuk kekurangan infrastruktur yang menyebabkan peningkatan kos logistik, pengurangan hasil dan penurunan margin keuntungan. Keadaan itu menyebabkan sektor berkenaan tidak mampu menawarkan gaji lebih baik kepada pekerja berbanding Singapura. Justru beliau berharap kerajaan negeri mewujudkan Silicon Valley Hub untuk menarik minat usahawan muda asing memulakan perniagaan di Sabah. Polis Lahadatu masih mengesan suspek yang terlibat dalam kes kematian seorang wanita warga asing yang ditemukan mati dalam keadaan separuh bogel semalam. Mayat ibu kepada 5 anak yang dipercayai disamun dan dirogol itu ditemukan di kawasan Semak, Kampung Pisang, Lahadatu.
Ketua Polis Daerah SCP Rohan Shah Ahmad dalam satu kenyataan berkata, mangsa berusia 36 tahun yang bekerja sebagai penebar roti canai di sebuah restoran ditemukan dengan kesan hentakan objek tumpul di bahagian kepala dan kesan kelar oleh senjata tajam di bahagian leher. Katanya berdasarkan siasatan, mangsa keluar bekerja pada pukul 6.15 pagi, namun dikatakan tidak datang bekerja oleh majikan yang menghubungi keluarga mangsa untuk mengetahui keberadaannya. Curiga dengan maklumat tersebut, keluarga mangsa berusaha mencari mangsa di kawasan laluan rutin sebelum menemukan mangsa dalam keadaan tidak bernyawa di kawasan semak. Menurut SCP Rohan, polis bahagian siasatan jenayah yang menjalankan siasatan di lokasi juga mendapati beberapa barang mangsa telah hilang termasuk telefon bimbit dan wang tunai. Mayat mangsa dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Lahad Datu untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Justru orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian ini diminta menghubungi Balai Polis Berdekatan atau Ketua Bahagian Siasatan Jenayah IPD Lahad Datu, ASP Karudin Hussain di talian tertera. Isu kesihatan mental bukanlah perkara baharu dalam kalangan masyarakat. Percaya atau tidak, 1 daripada 5 individu mengalami sejenis penyakit mental. Bagaimanapun, orang ramai perlu mengetahui perbezaan antara isu kesihatan mental dengan penyakit mental, sekaligus mengelak stigma yang boleh memudaratkan pesakit. Ikuti perkongsian wartawan Ranggina Maria Mustari. Stigma tercetus hasil kejahilan masyarakat yang kurang kesedaran dan maklumat berkaitan masalah kesihatan mental. Ia menyebabkan mereka menjauhkan diri serta mengelak untuk bercakap mengenai perkara itu yang dianggap boleh mengaibkan mereka. Gila, anxiety dan kemurungan. Gelaran yang sering dikaitkan dengan individu yang mengalami masalah kesihatan mental. Kita kena bezakan isu kesihatan mental dengan penyakit mental. Dua perkara yang berbeza lah. Kesihatan mental ni sesuatu yang kita semua ada, tapi mungkin tahap-tahap berbeza lah. Masalah kesihatan mental perlu dirawat segera bagi mengurangkan tempoh individu terbabit berada dalam keadaan tidak stabil. Saya ingin tekankan di sini, masalah kesihatan mental adalah masalah yang sepanjang hayat. It's a lifelong illness. Jadi memang kebarangkalian dia untuk sembuh sepenuhnya adalah sangat tipis. Berdasarkan statistik Hospital Mesra Bukit Padang HMBP Kota Kinabalu, sejumlah 6,300 pesakit luar direkodkan sepanjang tempoh 3 bulan pertama tahun ini. Namun, masih ramai individu dipercayai enggan tampil mendapatkan rawatan. Kenapa individu yang menderita masalah kesihatan mental ini tidak mahu mendapatkan rawatan adalah disebabkan oleh stigma. Stigma ataupun rasa takut, rasa akan dinilai oleh orang lain apabila dia mendapatkan rawatan. Kita juga berharap keluarga membenarkan mereka menjalani seperti manusia yang lain, membenarkan mereka bekerja. Dengan itu mereka boleh mampu membiayai diri mereka sendirilah, seterusnya mengurangkan beban keluarga itu. Menyedari kepentingan sokongan keluarga dan masyarakat, Jabatan Kesihatan Negeri mengambil langkah proaktif mendekati orang ramai sempena sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia baru-baru ini. Majlis ini memberikan kami kesedaran untuk betapa pentingnya menjaga kesihatan mental. Tips untuk mengelakkan daripada kesihatan mental seperti macam buat apa yang kita suka, terus tu mungkin macam shopping, makan gitu, berjoging dan sebagainya lah. Masalah mental dalam kalangan remaja zaman sekarang ni dia semakin meningkat. Jadi cara untuk saya tangani dia, contohnya saya boleh minta saya luahkan perasaan saya kepada orang-orang terdekat, macam cikgu ke, bestie saya ke, family. Saya tahu yang macam mana sakit mental ni juga dia ada pandangan-pandangan dia lah. Kita tidak boleh pandang dia orang ni sakit mental ni macam orang kata sakit mental ni benda biasa. Sebenarnya benda ni bukan perkara biasa lah. Harapan saya bila kita bercakap kesihatan mental tu, itu sesuatu yang tidak lagi jadi tabu atau stigma. Dengan itu mungkin kita dapat lebih ramai orang yang boleh mendapat rawatan, yang boleh mendapat sokongan, yang boleh mendapat bantuan.
Sesungguhnya, kesedaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu kesihatan mental mampu menggalakkan pesakit mendapatkan rawatan. Kesihatan mental milik semua, hentikan stigma. Itu tema Hari Kesihatan Mental Sedunia tahun ini. Justru, marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk menghentikan stigma negatif terhadap pesakit-pesakit mental di luar sana. Ranggina Mariam Mustari, RTM. Baik, paparan berita tadi mengakhiri perkembangan dari negeri di bawah bayou, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Untuk lebih banyak perkembangan semasa tanah air, terus sahaja bersama Zahira. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suara langsung dari Kota Kinabalu. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, Kerajaan Sarawak merangkul Anugerah Kerajaan Digital Asosio 2023. Perinciannya kita langsung saja bersama Buma Win. Silakan Buma. Terima kasih Zahira. Baik, kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Kementerian Pengangkutan Sarawak telah menghantar surat rasmi kepada Ketua Pegawai Eksekutif AirAsia Malaysia, Riyad Asmad pada 8 November lalu untuk mempertimbangkan semula dan terus mengekalkan penerbangan bagi laluan terus Singapura Miri dan Singapura Sibu. Menurut Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin, surat tersebut bagi menjawab kenyataan daripada syarikat tersebut pada 7 November lalu berkaitan penangguhan penerbangan bagi kedua-dua laluan itu berkuat kuasa 21 Februari 2024. Dalam surat tersebut turut mencadangkan agar meneruskan sektor berkenaan dengan mengurangkan kekerapan penerbangan terlebih dahulu sehingga keadaan penumpang dapat distabilkan dan dipertingkatkan pada masa hadapan. Ketika ini, AirAsia Berhad beroperasi 4 kali dari Singapura ke Miri dan 3 kali ke Sibu setiap minggu dengan purata muatan masing-masing 69% dan 67%. Sehingga kini, kementeriannya masih belum menerima sebarang maklum balas daripada syarikat penerbangan tersebut. Sementara itu, dalam kenyataan yang sama, Datuk Seri Lee memaklumkan menerusi Ketua Pegawai Komersial Scoot Airlines, Calvin Chanch mengesahkan untuk meningkatkan penerbangan ke Sarawak, khususnya Kuching dan Miri, serta memulakan laluan baharu ke Sibu. Bagaimanapun, tarikh sebenar tidak dapat dipastikan lagi, berkemungkinan pada suku kedua 2024 sementara menunggu pesawat baharu. Datuk Seri Lee menambah, Miri juga akan menerima penerbangan tambahan daripada Firefly Sendirian Berhad, iaitu 2 penerbangan mingguan antara Miri dan Kota Kinabalu bermula 22 November ini. Beliau percaya inisiatif tersebut akan menjadi permulaan kepada perhubungan yang lebih kukuh antara Firefly Sendirian Berhad dan Sarawak sekaligus meningkatkan ketersambungan udara untuk aktiviti perniagaan, pelaburan dan pelancongan antara negeri-negeri lain di Malaysia dan Sarawak. Kerajaan Sarawak merangkul Anugerah Kerajaan Digital Pertubuhan Industri Pengkomputeran Asia Ocean Asosio 2023. Anugerah itu mengiktiraf peranan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC dalam penempatan infrastruktur dan teknologi digital seperti infrastruktur telekomunikasi, hub inovasi bagi pembangunan syarikat pemula dan pusat kecemerlangan. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak dalam kenyataan berkata anugerah itu disampaikan pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Teknologi Asosio yang diadakan sempena sidang Kemuncak Digital Asosio 2023 di Seoul, Korea Selatan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi menerima anugerah berkenaan bagi pihak kerajaan negeri. Datuk Seri Julahi ketika menerima anugerah berkata pengiktirafan itu membolehkan kerajaan Sarawak membawa transformasi digital yang lebih besar kepada rakyat kerana ia akan meningkatkan keyakinan komuniti perniagaan global serta menarik bakat teknologi mahir. Ditubuhkan pada tahun 1984, Asosio merupakan sebuah organisasi perdagangan mewakili lebih 10,000 syarikat teknologi maklumat dan komunikasi ICT meliputi 24 negara anggota dari Asia Pasifik. Objektif organisasi itu adalah untuk memajukan, menggalakkan dan memupuk hubungan serta perdagangan dalam kalangan ahli selain membangunkan industri pengkomputeran di rantau ini. Jawatan Kuasa Kemajuan Luar Bandar Bintulu merupakan inisiatif bersama Lembaga Kemajuan Bintulu BDA untuk merancang dan mengemukakan senarai keutamaan cadangan beberapa projek pembangunan di kawasan luar bandar bahagian Bintulu. Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom berkata,
Usaha untuk mendapatkan kelulusan peruntukan ke atas projek pembangunan, khususnya infrastruktur asas seperti jalan raya, utiliti dan sosioekonomi di kawasan luar bandar di bahagian Bintulu melalui fasa pertama PCDS 2030 sedang dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Usaha ini bagi memacu ekonomi setempat serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat khasnya di kawasan luar bandar di bahagian Bintulu. Bandar Bintulu merupakan salah satu hub perindustrian dan perlombongan minyak dan gas yang pertama di negeri Sarawak. Justeru pembinaan infrastruktur seperti jaringan jalan raya yang baik akan dapat menghubungkan kawasan ini dengan kawasan bandar. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Makmal Jawatankuasa Kemajuan Luar Bandar Bintulu di Kuching. Tambah beliau, kawasan luar bandar di daerah Sebau dan Tatau adalah sangat memerlukan pembinaan dan projek naik taraf jalan raya ini iaitu lebih kurang 878 km. Sekaligus akan memanfaatkan kepada lebih kurang sekitar 657 buah rumah panjang dengan 22,166 orang penduduk. Sarawak mendahului negeri-negeri lain di negara ini dalam menangani perubahan iklim global selaras dengan Perjanjian Paris 2015. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni memaklumkan kerajaan negeri telah merancang pelbagai strategi untuk menangani kesan perubahan iklim. Selain memberi fokus kepada pembangunan negeri, kerajaan turut memberi tumpuan kepada kelestarian alam sekitar antaranya meneroka agenda tenaga hijau dengan mentransformasi sistem pengangkutan awam yang moden berteraskan tenaga yang boleh diperbaharui. Selain itu, program Kita Semula e-Waste di Sarawak, anjuran Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Jabatan Alam Sekitar, pihak berkuasa tempatan dan sektor swasta telah mengumpul kira-kira 220 tan metrik sisa elektronik pada 2022 dan ia merupakan rekod kedua tertinggi di negara ini. Setakat Oktober tahun ini pula, menerusi projek tanaman semula pokok, Sarawak telah mencapai 30 juta jumlah tanaman pokok bermula 2021 dan mensasarkan 30 juta pokok ditanam menjelang tahun 2025. Tegasnya, usaha ini bukan hanya dicapai oleh kerajaan sahaja, namun ia memerlukan kerjasama semua pihak. Beliau berucap pada majlis perasmian Persidangan Alam Sekitar Borneo 2023 di Kuching hari ini. Sementara itu, Dr. Lau Seng, pengerusi Persidangan Alam Sekitar Borneo 2023 memaklumkan persidangan yang julung kali diadakan itu dianjurkan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak, Institut Kimia Malaysia Cawangan Sarawak dan Sarawak Energy yang bermula hari ini sehingga esok. Persidangan itu yang dihadiri oleh ahli-ahli sains, pemuliharaan, penggubal dasar dan pihak berkepentingan yang berkaitan untuk berkongsi pengetahuan, pengalaman dan mencari penyelesaian inovatif dalam mengurus perubahan iklim. Baik, sementara itu pada majlis sama, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni memberitahu kerajaan Sarawak akan membentangkan 2 rang undang-undang RUU baharu merangkumi pengurusan karbon di negeri ini dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada minggu hadapan. Jelasnya, kedua-dua undang-undang tersebut akan menyentuh berkaitan elektrik dan alam sekitar yang akan merangkumi semua perkara yang melibatkan karbon. Menurut beliau, undang-undang tersebut merupakan perkara baharu dan tidak pernah disentuh dalam mana-mana sistem perundangan Malaysia maupun di Sarawak sebelum ini. Datuk Dr. Hazlan menambah, penggubalan undang-undang tersebut adalah selaras dengan usaha kerajaan Sarawak dalam memperkasakan lagi penggunaan tenaga hijau di negeri ini dalam usaha pengurangan peningkatan suhu. Beberapa perancangan penambahbaikan infrastruktur di tebingan Sungai Layar telah dirancang pada tahun hadapan bagi mengubah wajah kawasan tersebut. Menurut Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Merangkap Adun Layar, Datuk Gerald Rentap Jabu, antara cadangan tersebut adalah membina dermaga atau struktur seumpamanya di situ. Katanya, ia bagi membolehkan penganjuran pelbagai aktiviti lain seperti menaiki perahu dan banyak lagi. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Juh Berami Ngail Tertutup Daerah Betong edisi kedua 2023 di tebingan Sungai Layar, Kampung Melayu Betong baru-baru ini. Mengulas lanjut, beliau berkata memancing bukan sahaja aktiviti rekreasi dan riadah yang popular, malah ia juga memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Untuk kali ini, penyertaan melibatkan peserta dari daerah Betong, daerah kecil Sepauh dan daerah kecil Debak.
Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma, langsung dari Kuching. Wow! Jadikan impian anda kenyataan dengan Al-Aufa. Beli! Betul! Shopee ada penghantaran percuma! Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee! Melangkah menuju masa hadapan. Terlihat dunia lestari yang dijana tenaga baik. Sumber alam pelbagai potensi, memastikan kelangsungan, mentransformasikan kehidupan. Inilah masa hadapan. Kita lebih lestari menjalani kehidupan kerana kita percaya walau sekecil usaha, ia tetap bermakna jika dilakukan bersama. Inilah aspirasi kami. Sifa Bersih 2050 bakal direalisasi. Peralihan tenaga menjadi realiti. Marilah kita berganding tenaga kerana tenaga baik tercipta apabila kita bertindak bersama. Seterusnya kita ke Pulau Pinang untuk mendapatkan perkembangan di sana langsung bersama Zatul Iqmah Muhammad Nur. Silakan Zatul. Zatul? Ya, terima kasih. Sebanyak 2,806 saman dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang menerusi Ops Patuh Bersepadu yang bermula 1 November lalu. Kesalahan yang paling banyak dikesan, tiada lesen memandu iaitu sebanyak 764 kes direkodkan dan lesen kenderaan motor tamat tempoh iaitu membabitkan 421 kes. Antara kesalahan lain yang dicatatkan adalah tiada perlindungan insuran, tiada lesen vokasional perkhidmatan awam PSV serta lain-lain kesalahan termasuk kesalahan ubah suai kenderaan. Pengarahnya Datuk Adnan Mat Isa berkata, menerusi operasi tersebut, ia dapat meningkatkan persepsi ditahan POBC kerana melakukan kesalahan dalam kalangan pengguna jalan raya. Bagi memastikan bahawa kelestarian pengguna-pengguna jalan ini dapat dijagalah. Di samping kita meningkatkan POBC dan kita hendak kepatuhan pengguna jalan raya kepada undang-undang dan juga kaedah-kaedah yang dibuat tu hendaklah menjadi keutamaan mereka lah. Kita tidak mendera tetapi kita mengambil tindakan ke atas orang-orang atau pemandu-pemandu yang tidak mematuhi peraturan dan juga undang-undang yang telah ditetapkan lah. Menerusi operasi itu juga, sebanyak 2,203 kenderaan telah diambil tindakan. Mula berjinak-jinak dalam bidang pertanian sebagai hobi semata-mata. Siapa sangka minat menanam cendawan itu kini menjadi sumber rezeki kepada graduan lepasan Universiti Sains Malaysia USM, Amar Syakimi Muhammad Isa. Biarpun bidang tersebut kebiasaannya dipelopori oleh golongan lebih berusia, ia tidak menghalang anak muda berumur 23 tahun itu untuk membina tapak dalam bidang berkenaan. Kursus mikrobiologi yang dipelajarinya di universiti diterapkan agar hasil tuaiannya lebih berkualiti. Jika dahulu dia hanya memasarkan tanaman tersebut kepada orang terdekat sahaja, kini kawasan pasarannya kian meluas. Kegunaan cendawan itu adalah sebagai
kehidupan harian saya. Dan dari situ bila hasil tuaian begitu lambat melebihi keperluan harian saya, cetusnya saya mengambil inisiatif untuk memasarkan kepada adik-beradik saya, dan hasil sambutan itu menggalakkan. Dan dari situ selepas tamatnya saya belajar daripada Universiti Sains Malaysia, dan saya menerapkan konsep yang saya belajar ketika di universiti, iaitu kursus mikologi, dan saya mengambil itu sebagai inisiatif untuk saya terapkan ilmu apa yang saya belajar, dan saya memasarkan pada tahun ini dengan kawasan yang begitu luas. Dia berharap akan lebih ramai anak muda yang akan menceburi bidang berkenaan pada masa akan datang. Kualiti, persaingan dan harga barangan kulit menjadi antara cabaran yang terpaksa dihadapi oleh pengusaha industri tersebut. Bagaimanapun, ia tetap mempunyai permintaan dalam kalangan peminatnya sendiri. Prof. Madya Muhammad Omar Bidin yang mengusahakan produk berasaskan kulit mengakui, walaupun berdepan cabaran, produk berasaskan kulit itu masih mendapat permintaan di pasaran, terutamanya jika kualiti produk selari dengan harga yang dijual. Kalau kita letak harga terlalu mahal, mungkin tidak ada orang yang nak membelinya. Di mana yang kita nak letak yang betul-betul, yang orang kata tahap dia yang spesifik, yang sesuai dengan mereka. Dia orang suka dan dia tengok kualiti, dia nak tahan lama dan sebagainya. Itu benda tu yang kita nak melihat tentang benda tu. Kini, produk kulit yang menggunakan hasil tangan sepenuhnya agak sukar ditemui. Justru, ia menjadikan harga produk tersebut lebih tinggi. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Zatu. Langsung dari Pulau Pinang. Perkembangan banjir di Kedah. Setakat pukul 4 petang, 168 penduduk daripada 55 keluarga kekal ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS. 2 daripadanya di daerah Kota Star dan 1 daerah Kubang Pasu. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kubang Pasu, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Adenin Suhaimi, pihaknya masih menjalankan pemantauan di kampung-kampung terjejas berikutan air banjir menunjukkan tren menaik. Di daerah itu, jumlah penduduk yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Malau kekal 31 orang daripada 7 keluarga. Sementara itu, di daerah Kota Star di PPS SK Titi Gajah, jumlah keluarga yang ditempatkan di situ 71 orang daripada 27 keluarga. Di BPS SK Alomera pula kekal dengan 66 daripada 21 keluarga. Sindiket penyelewengan minyak diesel bersubsidi yang bersembunyi di sebuah stor tanah di Pantai Remis, Perak tumpas. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail, dalam kenyataan memaklumkan kejayaan tersebut hasil daripada risikan yang dibuat selama 2 minggu. Sebuah lori tangki yang telah diubah suai disyaki membuat pembelian minyak diesel bersubsidi di stesen minyak sekitar Pantai Remis, Beruas dan Taiping. Ketika serbuan dilakukan, pekerja di stor itu sedang memindahkan cecair yang disyaki minyak diesel ke dalam 2 buah lori tangki. Ia turut dipercayai akan dihantar kepada pembeli dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. 2 orang pekerja lelaki warga tempatan berusia 48 dan 58 tahun itu gagal mengemukakan sebarang lesen CSA atau Permit Pengendalian Barang Kawalan. Nilai rampasan keseluruhan dianggarkan bernilai lebih RM200,000. Kerusi Parlimen Marang kekal milik Tan Sri Abdul Hadi Awang. Keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini menolak rayuan bekas calon Barisan Nasional BN Jasmira Uthman untuk membatalkan kemenangan Presiden PAS itu pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Tan Sri Abdul Hadi mengesahkan kemenangan kerusi Parlimen Marang dengan majoriti 41,729 undi pada November tahun lalu.
Sebanyak 34 notis tunjuk sebab dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN kepada peniaga di Terengganu sejak harga ayam diapungkan 1 November lalu. Ini berikutan mereka menjual ayam pada harga antara RM10.50 hingga RM11 sekilogram. Walau bagaimanapun, peniaga terbabit tidak dikenakan kompaun dan mereka sudah bertindak menurunkan harga runcit ayam sejak semalam. Kes kosong lagi, tapi kita cuma keluarkan notis ya, bertanyakan ya kenapa mereka naik harga tinggi sangat. Jangan ambil kesempatan di dalam kita apungkan harga, walaupun kita tak kawal, tapi jangan ambil kesempatan. Beliau ditemui selepas tinjauan pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Deepavali 2023 di Kuantan, Pahang. Setakat ini KPDN tidak mengeluarkan sebarang kompaun kepada peniaga ayam sejak harga komoditi itu diapungkan. Pemantauan harga diteruskan 2,200 anggota penguatkuasa KPDN bersama 900 pegawai pemantau harga. Seorang peniaga wanita dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Marang selepas dituduh membunuh rakan kongsinya. Tertuduh berusia 35 tahun didakwa menikam mangsa yang berusia 65 tahun sehingga menyebabkan kematian. Kesalahan itu didakwa dilakukan di hadapan Pos Pengawal Telekom Malaysia Batu 23 Hulu Terengganu 1 November lalu. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum mati mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. 15 Januari depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes sementara menunggu laporan kimia. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Akmal Muhammad Jazli, manakala tertuduh diwakili Peguam Abdul Hayy Salim. Hampir 1,000 penduduk di Felda Panggung Lalat di Gua Musang, Kelantan tidak melepaskan peluang ke program Jualan Rahmah Kasih Sayang untuk mendapatkan barangan keperluan sebagai persediaan menghadapi musim tengkujuh. Program anjuran KPDN itu sentiasa dinantikan kerana akses yang mudah selain harga barangan yang ditawarkan lebih murah. Musim tengkujuh kita buka kat remek dia lah bagi dia lah kat remek dia lah murah lah daripada tak lain lah kita lah. Kalau sebenarnya kira lah ni tak pada sudah jauh lagi dah, tapi betul mari ya. Kalau kira tak ada juga, kalau kira aku bukan lupa ya, kalau kira lupa. Bagus lah kalau ada memang lah. Kalau boleh lah 2 bulan sekali buat gitu. Jangan sebulan 2 bulan sekali. Nama dia hari mari beli habis ada. Nama dia lah. Memang membantu kita beli 40 lah. Membantu lah. Murah banding kedai biasa lah. Tak beli ke pagi ni? Beli beras, beli telur, beli air, beli sawi. Semua bekalan ni lah rumah lah. Beli untuk bekalan musim-musim tengkujuh ni lah. Lagi murah lah. Sama macam kita dapat subsidi lah. Cari barang, gula, minyak, telur gitu lah. Keperluan rumah lah. Keperluan rumah. Boleh lah aku berpatut lah dengan kita ni. Membantulah rakyat-rakyat ni. Dengan harga murah lah. Dengan harga murah lah. Air kan boleh. Lebih murah berpatut lah pada kedai-kedai biasa ni. Macam yang untuk jualan Rahmah ni kat nunggu sama ke untuk beli? Bunyi ada jualan Rahmah, mari lalu. Beli lalu. Iskandar Investment Berhad IIB melancarkan Pusat Daerah Perniagaan CBD Sifar Karbon yang pertama di wilayah Asia Tenggara di Medini Iskandar Puteri Johor. Ia menyasarkan pelaburan sehingga RM9 bilion menjelang 2030. Presiden IIB Datuk Izhar Muhammad Hashim berkata pihaknya menjangka populasi di CBD itu akan meningkat daripada kira-kira 30,000 orang pada ketika ini kepada 65,000 orang. Perkembangan populasi itu mampu mencipta sosioekonomi lebih teguh kepada penduduk di Medini selain seluruh Iskandar Puteri. Usaha menaik taraf CBD tersebut kepada CBD Sifar Karbon juga dapat menjadi kesan pengganda kepada Johor dan Malaysia. Seterusnya meningkatkan kadar KDNK serta kadar pekerjaan dan pelaburan asing. Faktor tersebut dapat membantu membacu Malaysia mencapai sasaran menjadi negara berpendapatan tinggi.
Perkembangan Minggu Iklim Asia Pasifik APCW 2023 di Persada Johor Bahru, Johor. Saintis tempatan mencadangkan langkah proaktif dilakukan bagi melindungi padang rumput laut di Johor yang juga terbesar di Asia Tenggara daripada terancam. Perkara itu disuarakan Dr. Mutahara Zakaria daripada Universiti Putra Malaysia dan Dr. Muhammad Rozaimi Jamaluddin daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Menurut mereka, padang rumput laut kini menghadapi pelbagai bentuk ancaman hasil daripada aktiviti harian manusia seperti pembangunan pesisir pantai, pencemaran dan penangkapan ikan berlebihan. Padang rumput laut memainkan peranan yang kritikal dalam aspek sekuriti makanan dan penyimpanan karbon. Selain itu, Rangka Kerja Konvensyen bagi Perubahan Iklim Persatuan Bangsa Bersatu UNFCCC berpendapat Kerajaan Johor memainkan peranan penting bagi mewujudkan masa depan rendah karbon. Matlamat itu boleh dicapai dengan melatih isi rumah dan perniagaan kecil untuk memasang panel solar, seterusnya meningkatkan kesedaran penduduk setempat. Suasana ceria bercampur hiba menjelubungi kompleks penjara Kajang pada pertemuan antara penghuni penjara dan ahli keluarga sempena Deepavali. Pada hari biasa, dinding kaca jadi pemisah dan hanya boleh berbicara melalui telefon, namun lawatan khas malam dan hari ini dapat mengubat kerinduan penghuni penjara kepada keluarga. Wartawan Adliah Habibullah ada laporannya. Saya rindu keluarga saya. Saya nak minta maaf pada semua. Itu luahan penghuni penjara yang dijatuhi hukuman atas kesalahan membunuh tanpa niat. Menzahirkan rasa syukur dapat bersemuka dengan keluarga sempena Deepavali, ia menjadi penguat semangat meneruskan sisa kehidupan di sebalik tirai besi. Pengalaman meringkuk dalam penjara menghadirkan rasa menghargai kebebasan dunia luar serta kegembiraan ketika menyambut Deepavali bersama keluarga. Deepavali masa perayaan tu special sikit. Special itu apa? Buat manisan. Adik-adik beradik, kaum saudara semua sedang tak boleh tidur. Standby makanan, buat cantik-cantik kad, decoration rumah. Standby bilik sembahyang semua. Lepas saya keluar, saya nak buat untuk saya punya anak-anak saudara sebab wajib membuat lah. Nanti lupa adat semua. Memang manusia buat salah juga, tapi ini saya buat salah yang paling besar ni. Tak boleh maaf lah. Kalau saya ini dapat peluang dari RTM, saya minta maaf kepada yang si mati itu. Minta maaf dengan tuan sekalian, dengan minta maaf kepada keluarga saya, dengan rakan-rakan saya. Ini kali kita jumpa kita punya keluarga pun memang kita tak boleh dengan dia orang biasa di sini. Dia nampak pun dia nangis juga. Pengalaman dalam penjara ni, saya datang sini sebelum kita nak buat satu, terfikir dulu. Kalau kita tak fikir, macam saya 12 tahun. Perayaan ni memang dia orang ambil peluang untuk datang dan kita bagi kelonggaran sedikit lah. Kebiasaannya hanya 5 pelawat, tapi kebanyakan untuk hari ni kita bagi dalam maksimum dalam 7 atau 8 orang pelawat sebab ada saudara mara kan, anak-anak kecil, ada anak cucu. Makanya mainan emosi tu biasalah kan, sebab lama tak berjumpa. Hanya setahun sekali je kita dapat bagi peluang yang khusus macam ni. Jadi dari segi positifnya kepada banduan tu sendirilah, untuk dia menyedari bahawa ada lagi orang yang masih sayangkan dia. Hari istimewa ni kita sediakan menu khas, menu istimewa yang diorang keluarga boleh membelinya dan dapatlah rasa makanan special yang hari ni yang mengikut mengikut keagamaan masing-masing. Ini menjadi saksi juraian air mata dan ucapan rindu antara penghuni penjara dan ahli keluarga. Pastinya lawatan bersempena perayaan Deepavali ini memberi satu semangat baru kepada penghuni penjara meneruskan kehidupan lebih baik, seterusnya dapat diterima semula ke pangkuan masyarakat selepas dibebaskan. Adliah Habibullah, RTM.
Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyasarkan untuk membaik pulih 511 klinik daif seluruh negara menjelang hujung tahun ini sekaligus melepasi sasaran awal yang ditetapkan iaitu 436 buah klinik. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata ia akan dilaksanakan dengan menggunakan peruntukan sedia ada sebanyak 111 juta ringgit. Disebabkan oleh penjimatan dan tata kelola yang baik yang telah dilaksanakan oleh kementerian, kita akan menambah sebanyak 75 lagi klinik daif untuk kita selesaikan pada tahun ini, insyaAllah dengan jumlah yang sama. Yes, with the same budget. Dr. Zaliha berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Hari Integriti KKM dan Lafaz Ikrar Bebas Rasuah IBR KKM tahun 2023 di Putrajaya. Kerosakan mekanikal, perpasan haram, pengisian berlebihan dan pelanggaran menjadi antara punca kejadian tumpahan minyak di perairan negara. Justru amat penting keupayaan kendalian dalam isu tersebut terus dipertingkat. Wartawan Muhammad Zuhar Nizam merungkai permasalahan tersebut. September lepas, dua kapal yang disyaki menyebabkan tumpahan minyak di JT Labuan Shipyard Engineering dan perairan Patau-Patau 1 di Labuan ditahan oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri. Ini bukan pertama kali, 5 lagi laporan diterima untuk tahun ini sahaja. Membimbangkan apabila minyak ini tumpah ke dalam laut, kesan toksik akan merencatkan pembiakan hidupan laut sekaligus menjejaskan pendapatan nelayan yang bergantung penuh terhadap hasil tersebut. Bagi menangani masalah itu, latihan kendali tumpahan minyak bahan berbahaya dianjur melibatkan 100 peserta dari 14 agensi kerajaan dan 8 agensi swasta dalam sektor minyak dan gas. Ia bertujuan meningkatkan tahap keupayaan kaki tangan dalam mengawal tumpahan minyak. Wilayah Labuan ini adalah antara wilayah yang aktif dalam oil and gas. Jadi inilah tujuan kita melakukan exercise ini sebagai refresher kepada Jabatan Laut dan juga exposure kepada agensi-agensi luar bahawa menitik beratkan sekiranya berlaku tumbuhan minyak, apa yang diorang perlu buatlah. Apabila keupayaan OSRP Tier 1 dan Tier 2, kemudahan atau penumpah tidak berupaya mengawal tumpahan minyak yang berlaku dan tumpahan minyak tidak diketahui punca dan masih berada di permukaan, maka plan PTPP pembersihan pantai diaktifkan dan dipengerusikan oleh Perbadanan Labuan. Isu tumpahan minyak tidak hanya terletak di bahu jabatan dan agensi kerajaan, juga memerlukan kerjasama semua pihak terlibat. Ulat air kerana pembentung, ulat manusia kerana muafakat. Muhammad Zuhar Nizam, RTM. Kekejaman Israel di Gaza menyebabkan seorang chef warga Palestin yang menetap di Malaysia kehilangan 85 ahli keluarganya sekelip mata. Husam MH Ziada, 52 tahun, memaklumkan pengeboman rejim Zionis pada minggu lalu turut mengorbankan abang, kakak dan anak saudaranya. Laporan Firdaus Muhtar. Husam memberitahu kehilangan ahli keluarganya itu hanya diketahui menerusi siaran berita ketika dia sedang bertugas di restoran. Selama ini, Husam mendapat maklumat terkini keadaan di Gaza menerusi anak sulungnya. Namun, mereka terputus hubungan sejak minggu lalu. The news until now, my sister, the kids for him died, my brother died, the kids for him, and the son for the kids for him. I see this in the news Al Jazeera, and still people in the hospital in coma, very danger, and I have kids in Gaza. I lost the contact for him. I called him before 10 days. Him say I'm hungry. Husam mendirikan rumah tangga
tangga bersama warga Malaysia sejak 2015. Kali terakhir Husam pulang ke Gaza ialah 11 tahun lalu. Sejak itu, dia hanya berkomunikasi dengan ahli keluarganya menerusi WhatsApp. Perkembangan terkini yang diketahui ialah sebahagian ahli keluarga Husam sempat dipindahkan ke kem pelarian di sepadan Rafah. Ada satu masa kita tengah serve customer dalam restoran, sekali berita dari Al Jazeera keluar menunjukkan keluarga dia. Dia lembik kaki bila tengok abang dia terlantar di lantai, kakak dia bawa mayat, terus lari ke belakang, menangis kat belakang macam tu. Saya macam tak tahu nak buat apa, ikut dia, tengok, tanya dia kenapa. Dia kata keluarga dia sendiri. Tambah Juliana, insiden yang tercetus sejak 7 Oktober lepas membuatkan Husam sukar untuk tidur. Sebagai isteri, dia terus memberikan sokongan moral dan motivasi supaya Husam kekal kuat dan bersemangat. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang dipikul. Itulah yang ditanggung oleh warga Palestin Husam MH Ziada bersama dengan isterinya Julaina Yusof yang kini menetap di Sungai Betani menerusi restoran mereka, restoran Aroma Palestin, yang mengenang saudara mereka yang terbunuh di Gaza, Palestin di sana. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Firdaus Mokhtar, RTM. Rakyat Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab, kita jauh dari dunia Palestin, kita jauh dari Gaza, tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Kerana apa? Kerana kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan, dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. Saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna